Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pagi ini dapat kita kembali, dan insya-Allah tadabbur kita akan ambil daripada Surah Al-Baqarah ayat yang ke-190. Iaitulah daripada juzuk yang kedua, muka surat 29. Juzuk yang kedua, muka surat 29. Dari ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita merafa'kan setinggi puji dan syukur bagi Allah, pemilik sekalian alam, pencipta, pentadbir yang maha berkuasa. Dialah yang maha agung, yang maha meninggi di atas arasy-Nya. Dialah Allah yang segala sesuatu tunduk dan patuh kepada kehendak dan juga takdirnya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah untuk kita, yang kita patut jadikan teladan dan juga contoh dalam kehidupan kita, yang kita taat dan juga patuh kepada ajarannya sesuai dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada baginda. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita dapat lagi sambung baca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Itulah bermula dari ayat 190. Dan sebelum daripada saya terlupa, semalam kita cerita tentang bacaan doa, bacaan doa tentang doa awal tahun dan akhir tahun, dan kita nyatakan bahawa perkara tersebut tidak ada asalnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, sunnah adalah doa melihat anak bulan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi ataupun Sunan At-Tirmidzi. Maka semalam saya sebut doa tu dan saya baca Allahumma ahlilhu. Sebenarnya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu khairin hilalu rushdin wa khairin. Itu bacaan penuh dia. Jadi kita hafal dah ke doa tu. Kalau tidak kita betulkan balik. Allahumma, cuba baca sama-sama. Allahumma ahillahu alaina bil amni aman bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu khairi hilalu rushdin wa khairin. Kalau kita boleh hafal doa ni, mana malam ni keluarlah anak bulan ni kali ke. Hari ni Selasa kan, esok 1 Muharram, yang maghrib ni lah. Malam maghrib ni akan ramailah ada orang yang berkumpul baca doa akhir tahun sebelum maghrib. Dia sebenarnya tak ada halangan dalam doa tu. Nak qiyamul lail pun tak ada halangan. Mengkhususkan dia sebagai itulah ritualnya. Kalau kita nak kata, Ustaz, qiyamul lail boleh ke tak? Qiyamul lail boleh je. Dan boleh tu bukan malam ni je, tiap-tiap malam pun boleh.
Tapi kalau dia buat qiyamul lail sempena malam 1 Zulhijjah dan dianggap sebagai 1 Muharram tu, itulah amalan yang disunatkan khusus 1 Muharram, maka tidak adalah anjuran begitu dalam syariat kita. Kalau nak buat tiap-tiap malam dah buat biasa dah, orang tu bangun, tak ada masalah. Bukan isunya pada menghidupkan malam tu. Isunya ialah pada berselisih dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud, kalau tak silap, apabila dia cerita tentang salat yang tidak bertepatan dengan sunnah Nabi. Jadi dia kata, apa salah? Lebih kurang apa salahnya? Takkanlah Allah Ta'ala nak hukum kita sebab kita salat. Jadi jawapan dia, Allah tak hukum sebab salat, tapi Allah hukum sebab menyelisihi Nabi. So kalau ada orang tu buat benda yang menyelisihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bentuk amalan ibadat, kalau menyelisihi Nabi dalam bentuk maksiat, ini clear. Hak Nabi suruh kita tak buat, hak Nabi larang dia pergi langgar. Benda-benda hak Allah Ta'ala suruh dia tinggal, benda Allah Ta'ala larang dia pergi buat, yang tu dipanggil maksiat. Tapi apabila seorang tu mentaati Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang menyelisihi Nabi, Nabi suruh lain, dia pergi buat lain daripada hak Nabi. Bukan buat maksiat, tapi dia menyelisihi. Ataupun dia datang dengan hadis-hadis palsu. Dia buat satu amalan, dia reka satu amalan, dan dia reka pula hadis tu. Tujuan dia nak menggalakkan orang buat amal ibadat. Jadi dia tidak dihukum sebab ibadat tu, tidak, tapi dia dihukum sebab menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apatah lagi kalau dia mereka-reka fadilat, maka dia dihukum disebabkan rekaan dia, pembohongan dia terhadap Nabi dan juga dalam agama. Macam orang kata, boleh ke tak dia reka fadilat? Setiap surah dalam Quran ni ada fadilat dia. Kalau baca surah sekian, dapat sekian-sekian. Kalau baca surah sekian, dapat sekian-sekian. Memang ada pun orang reka, betul ke? Jadi apakah orang baca Quran tu salah? Tak salah. Hak baca Quran tu betul, tapi mereka-reka fadilat itu adalah satu kebohongan dalam agama. Sama juga kalau orang reka fadilat solat tarawih, malam pertama fadilat begini, malam fadilat begini, malam ketiga fadilat begini. Apakah bila orang pergi sembahyang tarawih tu salah? Solat tarawih tu tak salah sebab dah ada dah dalam syariat kita. Tapi mereka-reka benda yang tak ada dalam agama dan dimasukkan dalam agama adalah satu kebohongan dan jenayah dalam agama. Jadi sebab itu kalau siapa nak doa, doa lah. Nak doa, tapi janganlah kerana malam akhir tahun, petang ni dia nak doa, pagi esok nak doa, petang esok pun dia doa juga. Sepatutnya kalau dia nak doa, nak cari hari mustajab, doa pada setiap hari Jumaat. Nabi suruh setiap Jumaat kita doa. Doa mustajab setiap Jumaat. Ada yang bersifat harian, setiap akhir malam nak doa. Ada yang sifat tahunan, doa di bulan Ramadan, doa Lailatul Qadar, atau doa hari Arafah. Ni kita nak dekat, macam kita kata Nabi SAW, fokus Nabi bila sampai masuk je bulan Muharram, cerita dia ialah 9-10 Muharram. Tak pernah sahabat-sahabat duk tunggu maghrib nak terbenam dah matahari ni, kita tunggu maghrib pasal ni akhir tahun Islam. Lepas tu terbitnya matahari, terbenamnya matahari pas salat maghrib, oh kita dah mula tahun baru, kita doa pula tahun baru. Yang tu tidak ada. Yang adanya bila tengok anak bulan, keluar dah anak bulan malam ni, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunan dia. Jadi
Kalau kata nak qiyamul lail, boleh qiyamul lail, tapi jangan khususkan qiyamul lail sempurna 1 Zulhijjah. Qiyamul lail bila-bila pun boleh, tak ada masalah. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebagai pembetulan lah, sebab saya semalam baca Allahumma ahlilhu, saya kena betulkan lah cara betul bacanya, Allahumma ahillahu alaina. Sebab ada yang forward tu dia forward, dia tanya doa itu, saya pun baca semalam, bila saya rujuk balik semalam juga tengok ada sedikit kesilapan baris tu, jadi saya betulkanlah pagi ni sebelum saya terlupa. Jadi cara baca betul Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Tu baca tu nak ajar baru, hak nak bacanya malam ni betulnya. Kata ustaz baca dah, subuh baca dah, tak keluar lagi anak bulan. Tak, tu nak ajar. Malam ni kalau pakat nampak belakang anak bulan, tengok tu baca. Dalam ni dalam yang Dr. Basir ada dua cara bacaan ahillahu. Ahillahu ataupun ahlilhu. Aja. Maknanya boleh jugalah tu. Kalau boleh juga alhamdulillah. Jadi lafaz riwayat At-Tirmizi. Ahlilhu. At-Tirmizi. Tapi semalam saya Tirmizi pun al-ahillahu. Tapi muka boleh dua-dualah. Nah, kita kalau pada pandangan Dr. Basir kata macam tu, nanti cuba forward pada saya tengok. Haji Mansur forward pada saya. Ism Muslim pun ahlilhu. Boleh dua-dualah. Ahillahu. Ahillahu. Ada satu ahillahu. Kalau Syekh bin Baz saya rujuk semalam, dia ahillahu. Mungkin Dr. Basir guna riwayat Tirmizi ahlilhu. Dua-dua ada. Alhamdulillah. Jadi boleh baca dua lah, tapi itu satu ilmu yang baru, ataupun mungkin kita dah tahu dah sebelum ni, kita terlupa pandang. Ahlilhu boleh, ahillahu pun boleh. Baik. Jadi malam ni boleh bacalah doa tu. Kita sambung tadabbur kita. Tadabbur kita ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kita baca pada pagi sekejap tadi, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik, dalam ayat ini pertama ada perintah, dan yang kedua ada larangan. Perintahnya apa? Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ini perintah. Jadi diperintahkan umat Islam untuk berperang. Berperang bukan sekadar berperang dah. Berperang memerangi orang yang memerangi kamu. Kalau orang tak nak perang dengan Islam, tak payah perang. Tapi kalau dia memilih untuk perang, maka perangilah mereka. Sebab itu dalam Islam, bila seorang tu pemimpin, dia pergi berperang, tujuan dia adalah untuk menyebarkan agama Islam. Itu kata waqatilu fi sabilillah. Berperang dalam Islam ni tujuan apa? Bukan nak dapatkan kekuasaan, tidak. Kerana nak menyebarkan Islam. Tapi kerana ada halangan di pihak musuh
untuk menyebarkan Islam, maka diperintahkan dakwah tu ada level yang lembut, ada level yang keras. Sifat begitu. Jadi bila empire Islam ni luas, kekuatan umat Islam ni dah ada, maka disebarkan Islam. Hantar melalui pasukan-pasukan tentera. Makna pendakwah tu adalah tentera dan tentera itu adalah pendakwah. Dia bukan tak tahu apa, pergi perang habis balik. Itu Mongol nama dia, Mongol. Tentera Mongol dia memang kerja dia perang. Dia memang suka perang. Bila habis perang dia pun tak tahu nak buat apa. Sebab nature dia tu perang. Islam bukan pergi perang kerana kekuasaan semata-mata, tak. Bila dia diperintahkan untuk berperang, diperintahkan berperang pada jalan Allah sebab nak menyebarkan Islam. So bila dia pergi, hantar tentera, ajarkan kepada mereka Islam. Tentera pergi sampai di satu tempat, dia pun tunggu nak masuk kampung ni. Kampung ni kalau dia dengar azan, oh dah Islam. Yang ni kita tak payahlah sebab dia Islam dah. Dia pergi, kalau satu tempat tu tidak dengar azan, maknanya ni bukan tempat orang Islam. Dia pergi, jumpa dengan orang di situ, pak di situ. Dia menawarkan kepada pemimpin di situ, pertama masuklah Islam. Yang kedua, kalau tak nak masuk Islam, tunduklah kepada kekuasaan Islam. Kamu masih jadi pemimpin pun tak apa, tapi kamu tunduk kepada kekuasaan Islam sehingga orang Islam boleh mari sini menyampaikan dakwah Islam. Kalau dia tak nak juga, dia memerangi Islam, masuk sini, kami akan lawan kamu, kami akan bunuh kamu, kami akan halang kamu. Maka di saat itu, option yang ketiga, perang. Bukanlah begitu orang Islam pergi perang, cerita perang, dah. Kalau dia boleh menerima dakwah tanpa perang, itu baik, alhamdulillah. Jadi bukan kerja kita nak berperang semata-mata. Sebaliknya, dakwah yang paling utama adalah menyampaikan risalah Islam. Yang kita tak nak ialah perang pun tidak, sampai dakwah pun tidak. Sejuk je, umat yang sejuk. Orang Islam, orang musuh Islam pijak kepala pun sejuk ya. Yang kita tak nak yang tu. Dah jadi dia panggil umat yang lemau, dia panggil. Lemau. Lemah dan lemau. Siapa orang Islam pun, orang panggil Islam dicabar, Islam dihina, Islam dicaci, dia panggil diperkotak-katikkan, dia pun masih lagi tak apa. Harmoni, jangan bergaduh. Jadi benda-benda macam ni mesti dijelaskan dalam agama bahawa Allah yang memerintahkan supaya kita berperang kerana agama. Kalau orang kata, oh kita ni harmoni, jangan perang. Jawapan dia, yang paling harmoni dalam agama kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling rahmat untuk sekalian alam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik budi pekerti, paling sopan budi bicaranya, yang paling lembut akhlaknya, yang paling indah peribadinya, tak ada lain melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling lembut, harmoni, akhlak peribadi, budi pekerti, inilah yang mengangkat senjata untuk memerangi orang kafir. Dan dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada seorang raja memerangi penderhaka dan tentera dihantar untuk memerangi penderhaka, kita kata zalim ke tak zalim? Kita kata tak. Pasal apa? Itu hak dia. Apa yang berlaku di Lahad Datu sebagai contoh.
Dia bunuh pula tentera keselamatan, petugas keselamatan kita. Kemudian dia ajak pula nak keluar daripada negara Malaysia, memberontak. Maka dia hantar tentera, pasukan, polis dan juga tentera. Akhir sekali kepung dan mereka menghentikan pemberontakan tersebut sehingga akhirnya kembali aman. So kita kata zalim ke tak zalim? Tak, itu hak dia. Allah Azza wa Jalla memerintahkan perkara ini supaya mereka kembali kepada Allah, dan tujuannya menyelamatkan mereka dari api neraka. Nabi pergi perang ni bukan nak bunuh orang dah, nak selamatkan orang daripada api neraka, tapi kerana mereka menghalang Nabi, dan malah mereka memerangi dakwah Nabi, dan malah mereka menzalimi sahabat-sahabat Nabi. Ada yang dibunuh, ada yang diseksa. Akhirnya Allah izinkan untuk memerangi, berperang, menyerang balas. Sebab itu dalam agama, perintah memerangi hanya pada mereka yang memerangi. Kalau kita baca ayat ni, waqatilu fi sabilillah, berperanglah pada jalan Allah. Nak perang siapa? Allazina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Tu je. Siapa perang dengan kita, kita lawan dia. Orang tak perang jangan pergilah. Sebab tu dalam Islam, kita orang kafir ni bukan hukum dia satu. Kita ingat tak hukum orang kafir? Ada 4 kategori orang kafir. Nombor 1, kafir zimmi. Yang paling dekat dengan kita, kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang yang duduk dalam negara Islam dan dia tunduk kepada pemimpin Islam. Cuma dia tak Islam je. Dia duduk macam kita ni. Kita orang dalam masyarakat kita ada orang-orang kafir yang tak beriman kepada Allah. Mereka ni tak perlu kita perangi sebab dia zimmi. Dia duduk dalam negara Islam dan kita boleh ajak dia masuk Islam tanpa perang. Jangan lupa, asas utama dakwah. Kita boleh dah dakwah kepada dia tanpa perang? Boleh. So kita pergi hantar pamphlet kat dia, kita ajak dia mari rumah kita, kita ajak dia dengar syarahan agama, kita ajak dia mari majlis ilmu. Boleh je. Dia jamu dia makan, pasang kaset-kaset agama. Kerja dakwah tu mesti aktif lah, kita kata, kalau kita mampu lah. Itu nombor 1, kafir apa? Zimmi. Nombor 2, orang yang tak duduk dalam negara Islam, dia mari daripada luar, dia masuk ke dalam negara Islam. Dia panggil kafir kafir musta'man. Orang kafir yang datang kepada negara Islam dengan jaminan keamanan. Dia panggil musta'man, daripada kalimah aman. Musta'man, kafir dengan jaminan keamanan. Dia datang negara Islam, ada orang jamin dia, fulan bin fulan tetamu aku, maka jangan siapa-siapa yang mencederakan dia. Dia masuk negara Islam dengan jaminan keamanan. Zaman dulu semua orang Islam ni boleh bagi jaminan keamanan. Contohnya kita ada kawan kita luar negara, Haji Mansur pergi Dubai, jumpa orang kat sana. Pergi kat Russia, jumpa orang kat sana, kawan. Dia pun nak mari masuk Islam. Nak masuk Islam, masuk jalan pak kita. Kita pun kata, okey, orang fulan bin fulan, kalau sistem zaman dulu lah. Dia kata, aku ni tetamu aku jamin keselamatan dia. Maka siapa-siapa yang dijamin keselamatan oleh seseorang Muslim, dia aman di negara Islam. Zaman kita ni berlaku tak, kerajaan dah ambil alih. Dia bagi visa, keizinan untuk masuk negara. Maka apabila orang tu dapat visa masuk negara kita, dia mendapat keamanan dari sudut undang-undang. Apa hukum dia? Tidak boleh memerangi mereka. Nombor 3, kafir mu'ahad. Kafir yang tak duduk, dia duduk negara dia, tak masuk kat kita, tapi negara dia tu tidak ada masalah dengan negara kita.
Negara tu ada perjanjian damai dengan negara Islam kita. Dia panggil kategori ketiga, orang kafir yang ada perjanjian damai. Kita sign satu deklarasi perjanjian damai antara dua buah negara. Macam kita ni ada negara ASEAN. Negara ASEAN. Dalam ASEAN ni kita pakat untuk tidak berperang, dan kita adalah satu gabungan ASEAN. Dalam ASEAN ni adanya Malaysia, negara Islam. Adanya Brunei, negara Islam. Adanya Indonesia, negara Islam. Tapi ada juga Thailand yang majoriti dia bukan Islam. Ada Kemboja, ada Myanmar, ada Laos. Jadi mereka ni ada perjanjian damai dengan kita. So kita tak bolehlah pergi perangi mereka selama perjanjian itu dipatuhi. Tapi kalau dia melanggar perjanjian, tiba-tiba ada rakyat kita dia bunuh dan sebagainya, ataupun apa-apa juga yang melanggar perjanjian terbatal, masa tu bolehlah. Nah, jadi isunya ialah selama perjanjian tu ada dan dipatuhi, ada gencatan senjata sebagai contoh, maka tidak boleh memerangi mereka. Ini kategori yang ketiga. Nombor satu apa? Zimmi. Nombor dua apa? Musta'man, yang diberi jaminan keamanan. Nombor tiga apa? Mu'ahad, yang ada perjanjian damai. Nombor tiga apa dia? Kalau lenguh nak kursi, kita ada kursi benarnya. Kalau ada kursi belakang, apa dia? Amru ke ahla ke belakang. Nombor keempat ni, nombor empat ni, ni dipanggil kafir harbi. Ni hak atas sekali. Kafir harbi ni, dia adalah orang yang memerangi orang Islam. Kategori ni sahaja yang sebenarnya boleh diperangi. Boleh diperangi. Itu pun ayat ni kata yang memerangi daripada kalangan mereka. Contohnya, ada negara Islam tu perang dengan negara kafir ni, pergi perang. Negara tu negara harbi, kafir tu kafir harbi. Tapi waktu berlaku perang, ada anak kecil, ada wanita, ada orang tua. Semua ni tidak boleh dibunuh. Yang boleh bunuh ni yang mari perang senjata, perang kita baru boleh. Indahnya Islam. Betul Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, wala ta'tadu. Perintah perang tu ada. Kepada siapa? Kepada orang yang memerangi kamu sahaja. Yang kedua, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Melampaui batas ni maksud itulah tadi. Antara melampaui batas ialah tidak boleh bunuh anak kecil. Kita perang-perang tengok seorang budak duk menangis tepi mak dia, tepi ayah dia. Budak tu tidak boleh dicederakan, tidak boleh dibunuh. Ambil dia, bawa tempat aman, letak pada tempat selamat. Kemudian urusan dia terletak kepada urusan pemimpin Islam pada masa itu. Kita bukan Islam ni tidak ada, dia panggil apa? Genocide. Apa? Genocide. Genocide dia panggil. Penghapusan etnik terus. Tak tinggal bakar. Dalam Islam tak ada istilah tu. Tapi kalau orang kafir perang, dia tak kira. Di Palestin, Yahudi buat, Israel buat kepada orang Islam macam mana? Budak kecil boleh tembak. Beramai kanak-kanak mati dibunuh. Dia tengok bom, sekolah pun dibom, hospital pun dia bom. Dalam Islam tak boleh. Tapi gitulah, orang tak nampak indahnya Islam. Allah Ta'ala memerintahkan kita perang bila diperangi, dan jangan melampaui batas. Tak boleh bunuh apa dia, dan tidak boleh melampaui batas juga. Dia panggil tempat ibadat, ahli ibadat. Tidak boleh juga membakar pokok-pokok. Pokok saja-saja nak dibakar, nak ditebang. Kemudian tidak boleh membunuh binatang. Kita tengok sampai satu kebun, satu kandang,
ada 100 ekor kambing milik orang tu. Kita nak pergi bunuh dia, kambing ni ambil lah tawanan perang, ambil lah harta rampasan perang. Dah, ni tak pergi bunuh kambing habis. Tak ada kerja ke panggil, tak boleh. Islam melarang perkara tersebut. Bahkan tidak boleh melampaui batas pada orang yang memerangi kita pun. Contohnya orang tu memang perang. Bila perang, bunuh. Mati dia. Bila mati dilarang, dipanggil sebab tersebut muslah. Dilarang mencacatkan mayat. Contohnya setengah kali daripada perang zaman dulu, zaman ni pun kadang-kadang ada, dia ambil, dia potong kepala, dia pacok. Dorong. Nak tunjuk dia ni hebat. Tujuan apa? Dia cacatkan mayat. Ataupun setengah tu dia potong anggota. Lepas mati dah ni, nak marahnya tu buang isi perut. Bagai contoh, congkel mata kau. Benda ni berlaku tak dalam perang? Berlaku. Islam tidak membenarkan. Kalau mayat dia mati, dibunuh, mana ditikam mati. Mati lah. Dah cukup. Jangan lagi kamu rosakkan mayat dia. Mati lah. Kalau tiba-tiba dengan pukulan tu dia putus kepala, sekat tu lah. Jangan lagi tiba-tiba orang tu dia dah mati dah, kita saja-saja nak pergi. Potong telinga kau, potong hidung kau, congkel mata kau. Itu dipanggil muslah, dalam hukum haram. Seorang pejuang Islam tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap mayat-mayat perang. Tak boleh. Kalau kita baca cerita apa yang berlaku pada Hamzah kan, ambil hati makar, itu dalam Islam tidak dibenarkan berlaku gitu. Baik. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang seterusnya, ayat 191. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, dan bunuhlah, yakni perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah usir kamu. Ayat ni Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya memerangi mereka dan menghalau mereka dari tempat yang mereka telah halau orang Islam, iaitulah Mekah. Dan Allah Ta'ala kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih teruk daripada membunuh. Lebih besar bahaya dia daripada membunuh. Baik, ayat ni saya nak ulas sikit lah, sebab ramai orang guna ayat ni sebagai hujah. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Terutamanya zaman-zaman kempen pilihan raya. Ayat ni banyak digunakan. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Awak jangan fitnah saya. Pasal fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Betul ke ayat Quran ni bermaksud fitnah yang lebih dahsyat daripada membunuh ni fitnah yang kita faham macam tu? Jawapannya tidak. Tidak, bukan fitnah tu. Fitnah apa yang dimaksudkan dalam ayat ni? Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini iaitulah syirik, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tafsir Abul Aliyah, Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, Al-Hasan al-Basri, Qatadah, Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas. Banyak ulama-ulama tafsir dari kalangan tabi'in ni
Mereka mengatakan apa? Wal fitnatu ashaddu minal qatl, yaqul asyirku ashaddu minal qatl. Maksud fitnah di sini ialah kesyirikan. Kenapa ayat ni turun macam tu? Kerana apabila Allah memerintahkan supaya memerangi orang syirik, orang kafir di Mekah, maka orang kata, teruknya umat Islam. Siapa perekat nak bunuh orang? Jawapan dia, bunuh tu berat dah. Tapi kesyirikan yang berlaku di Mekah lagi dahsyat daripada membunuh. Yang kamu buat tu, di sisi Allah lebih teruk. Kalau dia kata orang Islam dibunuh, berperang di Mekah, sebab mereka semua tahu Mekah ni tanah haram, tidak boleh bunuh di Mekah, tidak boleh, haram. Tapi bila berlakunya pembukaan atau nak pergi serang orang kafir atau pergi serang di kota Mekah, mereka kata, apa orang Islam buat melakukan pembunuhan atau kerosakan di Mekah? Jawapan dia, Allah jawab, yang kamu buat syirik di Mekah tu lagi dahsyat daripada membunuh. Jadi hari ni, kalau kita nak fahami ayat ni betul-betul, ialah di saat orang cerita tentang membunuh, kesyirikan yang berlaku tu sebenarnya lebih teruk, lebih dahsyat, lebih besar daripada membunuh. Tapi berapa ramai orang menilai perkara begitu? Hari ni orang banyak cerita rasuah, seolah-olah rasuah adalah dosa paling besar sekali dalam agama, dalam negara kita. Cerita rasuah je. Memang kita tahu rasuah tu salah, tapi kena tahu bahawa kesyirikan itu lebih besar kesalahannya daripada rasuah. Sehingga ada orang kata lebih baik orang kafir yang jujur daripada orang Islam yang rasuah. Bagi contoh, dia kata lagu tu, lebih baik orang kafir yang adil daripada orang Islam yang zalim. Pernah dengar ada orang kata itu? Tak pernah dengar? Pernah. Ada orang kata macam tu, famous. Dia kata lebih baik orang Islam, orang kafir yang adil daripada orang kafir yang zalim. Pemimpin ni kita nak angkat ni orang Islam zalim, ada orang kafir adil. Baik kita lantik pemimpin kafir yang adil berbanding orang Islam yang zalim. Yang orang Islam ni seolah-olah digambarkan seolah-olah orang Islam ni semua zalim berlaku, kaki rasuah berlaku orang Islam ni, seolah-olah orang kafir tu baik berlaku. Ya salam. Kalau pun begitu, betul-betul kita diberi dua pilihan. Seorang orang Islam yang tak berapa adil, seorang orang kafir dia baik. Kita nak pilih mana? Tetap saja kena pilih Islam. Pasal apa? Dia mungkin masalah dalam menjaga harta, tapi dia baik dalam soal menjaga agama. Orang ni mungkin dia boleh jaga harta, tapi dia tak mampu nak jaga agama kita. Sebab Allah Ta'ala kata, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Kesyirikan itu lebih teruk daripada membunuh. Yang ni yang kita nak suruh faham bahawa betapa syirik ni dosa besar. Dan tujuan Allah sebut awal cerita bab jihad dan sebagainya, tujuan dia memerangi kesyirikan. Kalau orang Islam tak ada pasal kita nak pergi bunuh. Ayat ni ada kaitan dengan satu peristiwa yang berlaku, di mana orang anggap fitnah itu ialah dalam bahasa Arab, satu lagi fitnah dipanggil ujian. Seperti fitnah pembunuhan Uthman. Bila berlaku pembunuhan Uthman, berlakulah huru-hara dalam negara Islam. Berlakulah pertembungan antara Ali dan juga Muawiyah. Maka wujudlah dipanggil zaman tu zaman fitnah. Juga dimaksudkan dengan fitnah.
Satu, maksud syirik. Yang kedua, fitnah maksud dia ujian, zaman zaman yang mencabar, ujian di zaman penuh dengan ujian. Fitnah. Hak kita faham ni level nombor berapa dah tak tahulah. Fitnah setakat tuduhan palsu. Yang tu tak masuk dalam kategori fitnah bahasa Arab tu betul. Jadi ada orang tanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang fitnah yang berlaku di antara Ali dan Muawiyah. Jadi ramai pandangan sahabat sebenarnya tidak menyertai ataupun zaman Abdullah ibnu Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Setelah matinya Ali, maka tentera Muawiyah jadi khalifah. Antara panglima dia, anak dia Yazid bin Muawiyah, ada panglima dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Masa tu setelah daripada Hasan Ali mati, ambil Hasan letak jawatan, serah kepada Muawiyah. Maka ada satu situasi, satu masa berlaku, mereka di Mekah ni melantik Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam untuk jadi khalifah. Pada masa tu dia gubernur di Mekah, kalau tak silap. Dia gubernur dah masa, tapi orang nak suruh dia jadi khalifah. Maka berlakulah pertembungan antara tentera Hajjaj bin Yusuf dengan bukan Muawiyah. Hajjaj bin Yusuf ni memang belah Muawiyah lah. Belah Muawiyah. Dengan Abdullah ibnu Zubair yang duduk di Mekah. Zaman tu ada sahabat-sahabat lagi. Termasuklah Husain yang masa tu orang hantar surat ke dia. Masa tu dia duduk Mekah. Dia duduk Madinah, pergi ke Karbala, mati sana. Lepas daripada peristiwa itulah Abdullah ibnu Zubair, orang nak suruh dia juga jadi khalifah. Maka berlaku pertembungan. Fitnah masa zaman tu. Fitnah dari sudut apa? Pemerintahan, politik. Zaman tu dah kacau dah zaman tu. Orang pun pergi tanya kepada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ni sahabat Nabi. Orang kata kepada Abdullah ibnu Umar, kenapa kamu tak ikut berperang dalam situasi ini? Bukankah Allah Ta'ala kata, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Perangilah mereka sehingga tidak berlakunya fitnah. Dia faham fitnah tu, fitnah zaman ujian. Macam mana berlakunya fitnah antara Hajjaj bin Yusuf dengan Abdullah ibnu Zubair di Mekah. Pada satu pertembungan lah, macam kita ni zaman fitnah jugalah, fitnah pemerintahan. Tapi tak ada lah sebut zaman sahabat dulu. Nak perang-perang bunuh-bunuh, kita ni setakat kempen je. Orang tu kata kawan ni, orang tu kata kawan tu, gitu je lah kita ni. Dan orang tanya Ibnu Umar, kenapa kamu tak ikut berperang? Sebab ni zaman fitnah, sedang Islam suruh memerangi sehingga tidak adanya fitnah. Keyword dia apa kita nak sebut ni? Fitnah. Keyword kita nak bincang masalah. Apa maksud fitnah ni? Kata Ibnu Umar, ayat ni turun, kami dah buat ada zaman Nabi. Apa yang kami buat? Kami memerangi kesyirikan. Nak kata mereka faham fitnah itu adalah kesyirikan. Dan betapa mereka menganggap dosa syirik itu lebih besar daripada dosa membunuh. Mari pak kita, fitnah yang dimaksudkan tu setakat tuduh orang tanpa bukti. Bab syirik kita boleh shake hand, tak ada masalah. Ni geng aku ni, member aku ni. Malah kita tak pernah tegur sepatah pun dia melakukan kesyirikan. Malah apabila ada orang-orang yang berusaha untuk mengangkat tema-tema yang bertentangan dengan agama Islam, pluralism, liberalism dan macam-macam lagi, kebebasan beragama, dan ada juga kristianisasi yang mari nak mengajak orang mengkristiankan umat Islam, kita boleh senyum lagi, tak ada masalah. Kalau kita faham wal fitnatu asyaddu minal qatl, sepatutnya inilah perkara yang paling berat dalam diri kita.
kita sangat benci kepada kesyirikan. Dan kita nak selamatkan umat daripada kesyirikan. Dan kalau boleh kita panggil, kita akan berusaha untuk menjadi ejen-ejen dakwah yang mengajak orang kembali kepada Islam dan menyelamatkan mereka daripada fitnah kesyirikan. Ini isu paling utama dalam jihad sebenarnya. Jihad ni sebenarnya nak menyebarkan Islam dan nak mengajak manusia meninggalkan syirik. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa qawala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan jangan kamu perangi mereka di dalam Masjidil Haram kecuali mereka memerangi kamu di dalamnya. Jadi kalau kamu saja nak pergi serang mereka, tak, jangan. Di Masjidil Haram, di tanah Mekah, tak boleh, kecuali jika mereka memerangi kamu. Nabi pergi serang Fathu Makkah tu, dalam hadis Nabi sebut Allah izinkan untuk Nabi satu hari tu je. Lepas tu kekal kembali sampai kiamat. Tidak boleh. Fa in qataluukum faqtuluhum, kalaulah mereka memerangi kamu maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Fa in intahau, sekiranya mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah di dalam agama dan agama itu menjadi semuanya milik Allah. Nah, fa in intahau, kalau mereka berhenti dari kesyirikan, fala udwana illa 'ala zalimin, maka tidak adalah permusuhan melainkan terhadap orang-orang yang zalim, iaitu kesyirikan. Kalau mereka masuk Islam, dah habis. Sampai di satu tempat, kami offer kamu kembalilah kepada Islam, kamu selamat dunia akhirat. Penduduk negeri itu kata, kami terima dakwah kamu, kami beriman kepada Allah, kami mengucap Islam. Settle. Balik saja. Tak berlaku dah jihad, tak berlaku dah perang. Pasal apa? Maksud daripada tujuan nak pergi itu tercapai. Apa dia? Orang masuk Islam. Itulah sebenarnya agama kita ni agama dakwah. Agama kita agama dakwah. Tujuannya mengajak manusia beriman kepada Allah agar mereka selamat di dunia dan mereka selamat di hari akhirat. Nah, kita mesti menganggap Islam itu adalah agama Allah, dan semua bentuk kesyirikan walau apapun namanya adalah musuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak redha melainkan Islam sebagai agama. Ya, mudah-mudahan kita memahami apa yang Allah Taala bagi tahu kepada kita, dan insya-Allah esok cuti hari Rabu, esok ma'al hijrah. Bukan cuti kuliah dah, cuti sekolah. Tapi kuliah sini pun cuti juga. Sebabnya ada orang panggil satu surau tu, dia minta sungguh-sungguh. Dia kata betulan cuti ustaz, minta ustaz mari kuliah. Jadi esok ada di surau Ar-Rasyidin. Surau Rasyidin di Gombak. Jauh sikit lah. Tapi hari Khamis insya-Allah ada baliklah sini. Insya-Allah. Surau Rasyidin tu bila waktu? Subuh lah, kuliah subuh. Dia minta pergi kuliah subuh. Kalau sehat tu insya-Allah lagi sana lah esok. Mudah-mudahan sehat lah. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung hari Khamis tempat kita ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.